Dan pada hemat saya dan tafsiran yang saya baca ialah calon hanya boleh dinamakan selepas adanya kekosongan. Harap di mana yang di-Pertua memberikan satu ruling ataupun Pertua atau keputusan muktamad, kerana ini sangat penting untuk masa depan. This is a precedent. Kita tak boleh mengabaikan undang-undang atau peraturan yang begitu jelas dalam peruntukan standing order perintah tetap kita. Kalau kita sendiri yang buat peraturan, kita sendiri tak ikut peraturan, apa akan jadi pada masa depan Dewan Yang Mulia ini? Terima kasih, Bros. Saya jemput terima kasih. Tuan Speaker. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya terima kasih kepada Beruas. Saya ingin membetulkan apa yang telah dibangkitkan oleh Beruas tadi. Saya juga peraturan mesyuarat. Saya juga standing order. Dia standing order juga. Standing order. Saya ingin membacakan ayat yang tidak dibaca oleh Beruas, iaitu jika tiap-tiap ahli yang hendak mencadangkan nama seorang ahli dewan itu atau seorang yang layak dipilih menjadi ahli dewan itu yang hendak dipilih sebagai Tuan Yang Di-Pertua, hendaklah memastikan terlebih dahulu iaitu ahli itu suka berkhidmat jika ia dipilih, dan juga hendaklah memberitahu kepada setiausaha, ini penting, hendaklah memberitahu kepada setiausaha dengan bersurat sekurang-kurangnya 14 hari sebelum mesyuarat. Perkataan sebelum mesyuarat tidak dibaca oleh Beruas. Jadi mesyuarat yang dimaksudkan Tuan Yang Di-Pertua adalah 13 hari bulan Julai. Jadi notis kalau tak ada kekosongan macam mana? 14 hari bulan sebelum saya setuju. Kalau tak ada kekosongan macam mana nak namakan calon? Di Balang Yang Di-Pertua, saya setuju sepenuhnya dengan bacaan yang telah dibuat oleh Kota Baru. Dan bagaimanakah pencalonan secara bertulis 14 hari sebelum mesyuarat boleh dibuat, melainkan Dewan Yang Mulia ini ditangguhkan seperti yang telah tadi Port Dickson memberi contoh-contoh masa lampau. Sebab itu saya nak tanya Kota Baru, bagaimana? Macam mana contoh? You kata ini kes yang pertama, mana ada contoh? Bukan. Ini this is the first case. No. Contoh. No, tadi ada. Are you agree this is the first case? No. And all the more reason Pilihan removal of speaker, this is the first case. Cara memilih pernah dibuat. Bebezakan. Removal of speaker, this is the first case. Tapi untuk pemilihan speaker kita sudah buat banyak kali. Setiap kali mesti ada sekurang-kurangnya 14 hari notis secara bertulis. Bagi tahu Kota Baru, bagi tahu Dewan ini bagaimana ini boleh dibuat tanpa semasa Pakatan Harapan 16 Kepala Speaker. Ada notis. Ini bukan isu saja. Kamu menteri sekarang, jangan jawab itu. Jelas. Bagi Kota Baru, tolong sebagai seorang peguam bagi tahu saya dan semua ahli-ahli bagaimana ini boleh dibuat. 2018 Kota Baru notis 14 hari, tetapi kerajaan PH bulldoze saja pada hari itu. Speaker. Kekosongan hanya bermula pada hari ini. Kekosongan hanya berlangsung bermula pada hari ini. Sebelum ini tidak. Jadi 14 hari notis itu hanya akan kita undi je, tak payah bincang lama-lama, buang masa. Kekosongan hanya bermula pada hari ini. 14 hari selepas pengosongan. Tidak. Kekosongan hanya bermula pada hari ini saja. Where is the provision in the Timbalan Speaker? Where is the provision? Timbalan Speaker. Show me. Kota Baru, you're a lawyer. Kota Baru, you're a lawyer. Tak ada. You're a lawyer. Minta come on. ruling. Baik. Timbalan Speaker. Kekosongan hanya bermula pada hari ini saja. Saya akan buat ruling. Dalam tempoh 14 hari memang hanya ada satu nama sahaja. Ya. Dan tidak ada. Ya, saya penjelasan telah dibuat tadi oleh Kota Baru. Ya. Saya minta setiausaha teruskan. Timbalan Speaker. Kami kekosongan berlaku mencalonkan siapa-siapa. Baru berlaku tadi. Kami tidak diberi peluang untuk mencalonkan siapa-siapa. Tetapi kami minta 14 hari Speaker namakan calon. Kami tidak diberi peluang untuk mencalonkan siapa-siapa. Kami minta 14 hari untuk kita. Seterusnya saya minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk meneruskan. Point of order.
Point of order. Point of order. Betul ni betul. Point of order. Point of order, Timbalan Speaker. Timbalan Speaker, point of order. Dengar. Timbalan Speaker, point of order sini. Timbalan Speaker, point of order. Ahli Parlimen Santubong telah menyatakan dalam bernama bahawa tempoh 14 hari perlu diadakan. Kemarin sudah diterbitkan di bernama Ahli Parlimen Santubong bekas. Saya minta terus Yang Berhormat Perdana Menteri teruskan. Point of order. Timbalan Speaker, point of order. Saya mohon mencadangkan Menteri bahawa yang berbahagia Dr. bin Azizan adalah saya mengakui bahawa 14 hari perlu diberikan yang Menteri Rakyat dan Timbalan Speaker, point of order. Point of order, Timbalan Speaker. Mesyuarat Timbalan Speaker, point of order. Point of saya order. telah memastikan bahawa beliau bersetuju Kenapa ia 14 hari tidak boleh menafikan hak kepada mana-mana ahli? Kami minta Muhammad Perdana Menteri jelaskan. Anggokan Kami tak diberi peluang untuk calonkan 14 hari Timbalan Speaker. Teruskan. Perlu ikut peraturan. Setiausaha teruskan setiausaha. No, kenapa kami tak diberi peluang Perdana Menteri? Yang Berhormat Perdana Menteri, kami minta penjelasan. Inilah kenapa kerajaan kami tak diberi peluang untuk calonkan siapa-siapa? Tak ikut peraturan. Kenapa nafikan hak kami untuk mencalonkan siapa-siapa? Kenapa Yang Berhormat Perdana Menteri?